Baik, jika tadi kita bersama dengan keluarga Abuya ataupun keluarga Basmullah, sekarang ni kita nak bersama dengan satu lagi keluarga yang ceria je daripada tadi kita tengok. Di sebelah saya ialah Profesor Datin Dr. Norizal binti Abdul Razak, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM, dan di sebelahnya tulang rusuk, tulang belakang, segala-galanya lah, backup singa tadi katanya, iaitu Datuk Kapten Jaafar Lamri, iaitu suami. Di sebelah sana sebenarnya di set satu lagi bersama dengan Ridwan ialah anaknya, anak bujangnya, senyum je. Kalau nak tengok anak bujangnya sebentar lagi, sebab sekarang kita nak bersama dengan ibu bapanya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Kika. Selamat Hari Raya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Raya tahun ni berbezalah sebab PKPB ya, nak pergi menziarahi kubur pun tak boleh, nak bersama dengan sanak saudara pun tak boleh. Kalau boleh pun semalam 20 saja dalam satu rumah. Bagaimana perasaan Prof sendiri? Ya, jadi yang pertamanya kita bersyukurlah kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dan juga berhari raya, di mana memang kali ini memang istimewa pada saya sebagai seorang ibu dan isteri, di mana suami saya jadi imam setiap malam untuk tarawih, anak pula bergilir-gilir menjadi Bilal, ya, jadi kemudian semayang hari raya, khutbah bersama, dan kemudian pertama kali kita menjalani ibadah semayang raya di rumah, ya. Jadi saya amat bersyukur kerana anak-anak yang mana dekat dengan saya dapat bersama, anak seorang lagi di Melaka, dan kami banyak menggunakan teknologi Zoom lah, di mana berbeza kerana saya adik-beradik ramai 10 orang dan ibu pun di Kampung Raja Uda Kelang. Jadi apa yang kami lakukan ialah saya moderate untuk abang-abang di Johor, yang ni daripada semua satu Malaysia ni untuk berzoom dengan mak saya. Jadi warga-warga emas abang-abang saya tu semua pun belajarlah teknologi. Nak cari mikrofonnya, nak cari videonya, nak pergi keluar muka, kan. Alhamdulillah dapat bertakbir bersama malam raya dalam talian, dan juga berhari raya mohon ampun dan maaf dalam talian juga. Ni kalau kita boleh lihat di kaca TV sekarang ada gambar ni. Ni siapa ni? Inilah ibu saya. Inilah ibu Hajar Raziah di Kampung Raja Uda. Jadi kami sempatlah beraya. Ni anak-anak. Ni anak-anaknya di Bangi, di mana yang seorang lagi Dr. Noliana di Melaka. Di Melaka. Semua sekali ada berapa orang anak? 4 orang anak saya. 4 orang. Dan cucu? Ada cucu 3 orang. Ada dia Liana. Ini yang di Melaka. Ada cucu 2 orang, Zarif dan Zara. Zarif dan juga Zara. Yelah, sekarang ni waktu-waktu PKPB ni, kalau dulu tak dapat balik kampung alasan bekerja, tapi sekarang ni dah tak boleh bagi alasan kerana kita dah ada teknologi. Dah ada Zoom dan semua, Skype pun ada. Jadi anak-anak tak boleh bagi alasan dah. Moderator pun ada. Baik, kita nak tanya juga pada suami tulang belakang ni. Semalam, adakah kali pertama memberikan khutbah? Kita nak tahu apa pengisian sebenarnya khutbah semalam. Betul lah, raya tahun ni memang luar biasa kan. Luar biasa. Satu, pertama kali nak baca khutbah. Semalam pegang apa nak baca khutbah ni? Semalam pegang iPad je. Pegang iPad. Tak ada macam batang penyapu semua nak pegang macam tu, tak ada. Kita ingat-ingat mula nak pegang batang apa-apa kan, tak payahlah. Kita pegang iPad je lah, sebab kan ialah walaupun nampak macam mudah, tapi sebab kerana pertama kali tu berdebar juga kan. Berdebar jugalah. Jadi serius je kononnya lah kan. Tapi alhamdulillah, itu maknanya dalam musibah tu ada berkat. Berkat dia maknanya kalau kita tengok Ramadan tahun ni, keluarga makin rapat. Makin rapat. Kalau dulu kan sekali-sekali je dapat jemaah. Kalau bulan Ramadan sekali ni tiap-tiap hari dapat tahajud semua kan. Jadi saya ingat walaupun dalam segi ekonomi dan kehidupan yang orang-orang susah tu memanglah teruk, tapi bagi hikmah dia tu banyak sebenarnya. Mungkin Tuhan nak bagi kita ruang kan. Ruang untuk rapat lagi keluarga, because keluarga sebenarnya yang penting sekali. Bila keluarga tu betul, keluarga tu elok, semua cantik kan, barulah masyarakat jadi lawa cantik. Bila itu cantik, barulah negara tu boleh maju dan ke depan. Jadi saya tengok dari sudut positif. Jadi walaupun ada negatif dia, tapi kita kena lihat positif dia.
Jadi banyaklah saya belajar. Kan selain daripada jadi imam, lepas tu tiba-tiba kena bagi khutbah pula. Kita nak tahu jugalah macam proses selaku ibu kepada 4 orang anak. Juadah hari raya yang memang wajib masak. Memang kalau datang tu kita nak cari yang tu dulu. Jadi kalau keluarga saya ni ada juga elemen-elemen negeri Perak. Okey. Jadi kami selalu buat ketupat pulut. Ketupat pulut. Dia macam bentuk ketupat beras tapi pulut. Intinya pulut. Pulut tu kosong ke ataupun ada isi? Lepas tu pulut kosong. Kemudian direbus dengan santan. Oh, okey. Jadi kemudian kita juga ada kuah kacang, rendang dan juga daging dendeng. Dari itu anak-anak memang kegemaran saya. Daging dendeng. Ya, anak-anak semua cari dari daging dendeng. Jadi saya ingin juga menceritakan sikitlah tentang peranan wanita pada masa raya dan bulan puasa ni, di mana kita sebenarnya tunjang untuk keluarga kita, pastikan keperluan keluarga kita semua mencukupi supaya anak-anak dapat duduk rumah. Betul. Dan selesa untuk beraya. Jadi peranan ibu dan wanita ni amat penting ya, kerana dialah memastikan anak-anak tu nak sembahyang tarawih bersama. Betul. Suaminya juga well versed nak baca khutbah, Ada iPad-nya. ada iPad-nya, nak letak cek tongkat ke, nak cek kayu gong ke. Betul. Jadi wanita ni sebenarnya amat penting untuk menasihati anak-anak, dan saya bersyukur pada tahun ni anak saya semua lepas balik kerja je ada kat rumah. Dia tak adalah pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Kalau tidak anak bujang saya pukul 11 saya tak tahu mana lagi. Tapi alhamdulillah PKP ni ada kat rumah sepanjang masa. Alhamdulillah, itu kebaikan PKP kalau kita lihat daripada sudut pandang yang positifnya. Kita nampak kat situ peranan seorang ibu ataupun wanita ni memang sangat penting. Betul, saya setuju dengan kata Prof. Sebab kalau anak-anak ataupun suami dia selalu tanya, baju saya mana, nak pakai apa, dah ada dah makanan, itu je. Bangun-bangun celik semua dah siap. Itu pentingnya ibu. Jadi kita kena menghargailah juga wanita ni. Kalau kita nak tanya yang di sebelah senyum daripada tadi, kalau macam tadi Prof kata wanita itu sangat penting, bagaimana pula suami boleh membantu isteri ni supaya bersama-sama? Sebab kita tahu ada juga lelaki macam itu kerja perempuan, lelaki tak mau buat. Macam mana tu? Mungkin PKP ni pun satu gegaran lah untuk lelaki-lelaki ni. Patutnya dia tidak boleh duduk saja kan. Kalau kopi panggil kan, ni panggil kan. Jadi bila duduk rumah tu lagi dia menghargai kan semua kerja. Tetapi bagi kami, keluarga kami, kerjasama ni dah biasalah sebenarnya. Jadi bukanlah selalu, tapi selalu juga lah kacau dekat dapur macam tu kan. Bantu mana yang boleh. Sekarang ni kalau nak bersih rumah kan, rumah besar, jadi kita nak panggil maid pun tak boleh juga. Takut dia sakit. Jadi kita lah kena bantu semua kan. Jadi itulah saya ingat pentingnya, maknanya kerjasama lah. Dalam satu keluarga tu yang paling penting kerjasama. Betul. Isteri sebenarnya tanggungjawab dia lagi besar pada suami. Suami ni cari duit je kan. Yang lain tu semua kita baju siap, makan siap, minum siap, anak okey semua kan. Semua sebenarnya tak cukup. Sebenarnya satu keluarga tu it's a teamwork lah sebenarnya. Isteri yang penting, kita suami kena support. Tapi bila kita kerja pun dia support kita pula kan. Anak pun macam tu juga, kita kena didik dia supaya jadi orang yang berguna. Dan kalau macam kami, saya ada bisnes, jadi dia nak jadi pelapis kan. Jadi kita kena didik dia kan. Senang susah pun kena didik lah. Kalau anak orang kita boleh didik, anak kita takkan tak didik kan. Jadi saya tengok peluang tu makin tinggi lah. Bila PKP ni makin rapat kita orang, dan makin board meeting ke apa meeting semua di rumah je. Jadi pandangan semua kita ambil kira. Dan itulah saya ingat yang paling penting pada semua sekarang ni kena fikir, maknanya kita satu keluarga tu kena bersatu. Jangan aku di sana, aku di sini kan. Tapi sebenarnya berlaku dalam kesibukan kerja kita kan, semua dengan hal masing-masing. Bila kita kira-kira balik, masa bersama tu kurang sangat. Bila kurang sangat, tengah penat pula tu kan, sikit marah kan. Jadi masa ni alhamdulillah lah, saya ingat dia bagi kesedaran pada kita semua untuk menghadapi ni bersama. Saya dengan isteri saya, mana yang saya tak tahu dia ajar saya. Mana yang dia tak tahu saya ajar dia. Jadi
Yelah, dia profesor kan. Dia pandai kan. Bagian dia pandai lah. Tapi saya sebagai businessman, saya pun pandai bagian saya kan. Jadi kita share. Jadi bila kita berdua tu selalunya susah nak dikalahkan lah. Okey. Ini orang kata power couple lah ni. Yes. Baik. Saya setuju dengan kata-kata tadi. Didikan awal tu sangat penting. Bila waktu PKP ni sebenarnya anak-anak boleh melihat macam mana seorang suami itu membantu isterinya. Lagi-lagi kalau awal PKP tu suami ketua keluarga sahaja yang boleh membeli barang di luar. Nanti ada yang tak tahu ikan kembung, ikan sardin, tak tahu beza. Sekarang ni harapnya suami-suami di luar sana dah tahulah mana beza-bezanya kan. Baik, ini tadi kita bersama dengan ibu bapanya. Kita nak tengok anak bujangnya pula. Kepada wanita-wanita di luar sana, kita akan bersama dengan 2 bujang di sebelah sana bersama dengan Ridwan dan anaknya. Silakan Ridwan. Syafiqah kan daripada tadi dia duduk sebut saya ni bujang, saya ni bujang, saya ni bujang. Adakah itu hint Syafiqah? Jawab selepas ini. Baiklah, biasanya kalau Profesor datang, Profesor Nuriza Profesor Norizan datang ke Sarawak Pagi Malaysia, kita akan berbicara mengenai kepimpinan wanita, bagaimana kita nak memperkasakan wanita dari aspek kepimpinan untuk memperkasakan Malaysia ini. Tetapi hari ini kita sembang-sembang raya. Kita dah cerita mak dengan ayahnya macam mana beraya norma baharu. Ada anaknya tak boleh balik ke kampung tapi menggunakan aplikasi Skype untuk berhari raya. Saya bersama dengan anak terunanya Kamil. Berbaju kuning hari ini. Kita berdua bujang, Syafiqah pun cakap, tapi awak lagi muda daripada saya lah. Jadi Kamil, kakaknya tidak dapat pulang beraya. Bagaimana perasaannya? Sebelum ini memang satu keluarga berkumpul, tapi tahun ini tak boleh berkumpul semua sekali. Pertama kalinya beraya bertanpa kakak pertama tu dikira sebagai barulah, sebab dia selalu yang jenis yang lantang bersuara kan. Mana makanan ni? Garang lah juga. Garang. Dia lantang bersuara kan. So makanan ni tak hidang, makanan ni, tapi bila dia dah tak ada dekat rumah tu agak sunyi. Merindui juga dia. Kalau dia ada dulu macam, apa ni? Rimas lah kan? Ya, pagi-pagi je bising. Tapi bila dia dah tak ada tu dah lagi penghargaan tu lagi tinggi lah. Bila rindu lagi lah. I feel you. Biasanya kalau kakak memang macam tu. Memang macam, ini tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Tapi bila dia tak ada, tak balik. Contohnya macam kakak saya, bila turn dia balik ke PD, dia tak ada. Kita rasa sunyi lah kan. Cuma itu ceritanya dari segi family. Kita ni anak muda. Kita anak muda kan. Kita mesti nak beraya bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi tahun ini tak boleh nak pergi kunjung-mengunjung, terutamanya selepas pada raya pertama. Raya pertama pun dilimitkan kepada 20 orang tetamu sahaja. Senang cerita tak pergi mana-mana lah kan. Kan pergi mana-mana juga. Masa sekarang ni tak ada. Tak pergi mana-mana dan kita tak boleh pergi mana-mana selepas ini. Jadi beraya dengan kawan-kawan pula bagaimana? First day of raya tu kebanyakannya akan melalui telefon lah. Kita akan call kan and check up on them. Ada yang berseorangan, yang sedih-sedih, yang single ni ke apa kan. Kita akan check on them lah. Tapi kebanyakannya diorang pun faham. Diorang pun akan spend time more with their family. Beraya dengan family lebih elok dengan kawan kan. Prof, betul ke dia ni single? Tak. Saya dah tunang. Kita gurau-gurau raya. Oh, dah tunang? Dah tunang. Okey, tadi ada ucapkan. Untuk pengetahuan, jejak muda ini juga adalah penyambung legasi kepada perniagaan bapanya. Bagaimana? Anda masih lagi muda, berumur 20-an dan juga akan menyambung legasi, bukan akan tetapi sudah pun menyambung legasi perniagaannya. Untuk bercampur dengan orang yang sudah pun berpengalaman dalam industri maritim khususnya, bagaimana macam mana kita nak biasakan diri bersama dengan mereka semua? Dia satu je perkara yang bapa saya ajar, di mana setiap benda yang kita buat dalam dunia ni, kita kena enjoy, have fun. So dalam pekerjaan ni mungkin ada bahagian teknikal dia, tetapi yang pentingnya saya kena ada niat yang untuk have fun dan juga enjoy dalam bekerja lah. So supaya saya tak rasa janggal sangat berborak dengan orang yang lebih teknikal daripada saya ke dalam bidang maritime kan. Lagi saya ni muda lagi kan. So ambil masa untuk saya get used to the industry lah. Tapi saya tanya soalan yang berkaitan dengan kerja, kita tanya balik kepada bapa dia. Okey tak, cara dia menjawab sebagai seorang director kepada penyambung legasi kepada bisnes ayahnya. Syafiqah, sila sambung perbualan kami berdua ini bersama dengan ibu bapa Kamil. Kita nak dapatkan kesahihannya daripada bapanya sendiri. Betul ke apa yang dikatakan oleh anaknya tu? Bagaimana cara kerjanya sekarang ni? Alhamdulillah lah, saya
Sekarang ni 2 orang anak saya bekerja dengan saya. Kamil, dia business studies daripada MMU. Lepas tu anak saya seorang lagi, perempuan, nama dia Nur Adrina. Dia bahagian accounting. Jadi perempuan ni mudah sikit. Perempuan ni kalau kita cakap dia ikut je selalunya. Jadi bila habis grad saya cakap main kerja dengan saya, no problem ayah. Kalau lelaki dia kata nanti dululah ya, habis dulu. Jadi kita kena convince dia kan. Orang muda sekarang ni dia nak convincing kan. Sama dia betul ke bidang ni yang dia suka ataupun tidak kan. Walaupun kita dah siap platform. Jadi tanggungjawab kita macam Kamil, it take time. Tapi alhamdulillah bila dia masuk, bila dia faham, dia sedar apa cerita tu semua kan dia cepat belajar, dia rajin belajar. Saya tengok dia rajin belajar. And then dia bila buat satu tu tekun. Tekun maknanya committed. Sekarang baru 2 tahun 3 tahun kan. Saya dah boleh duduk rumah lebih lama daripada jadi dia dan anak saya seorang lagi. Nur Adrina. Dan yang baru sekali ni pula seorang lagi anak bongsu saya Juliana tu, dia baru grad in multimedia and design. So kita buka satu syarikat advertising and digital media. So dia jadi creative director situ. Bagus ni. Jadi kerja saya melatih dia orang ni semualah. Bagus. Perniagaan anak beranak ni senang sebenarnya daripada kita nak percaya orang luar. Baik kita bagi pada anak-anak sendiri. Sedikit ucapan daripada Prof kepada wanita, terutama wanita, usahawan wanita di luar sana dalam sepanjang tempoh raya ni. Jangan sedih mungkin ada yang tak dapat bekerja ataupun mungkin perniagaan mereka terjejas ke. Ya, jadi kepada semua wanita, janganlah gusar, janganlah risau kerana PKP ni hanya sementara, ya. Insya-Allah kita belajar hikmah yang ada dan kita pastikan keluarga kita bahagia, pastikan keperluan mereka semua cukup di rumah supaya mereka juga tidak merasa stres ya apabila beraya tak dapat keluar, dan mereka gembira di masa bahawa rumah dia adalah syurga mereka. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Prof dan juga Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Syawal yang kedua ini, beraya bersama-sama. Lepas ni kita boleh menikmati kuih raya.